Okey. Assalamualaikum, hai. Bertemu lagi saya, Cikgu Syamimi. Hari ini saya akan mengajar tajuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan juga dua pemboleh ubah. Okey, jom kita recap balik apa yang kita dah belajar hari itu. Hari itu kita belajar tajuk algebra. Dalam algebra ada pemboleh ubah. Ingat lagi tak, pemboleh ubah adalah satu entiti yang tidak dikenal pasti. Contoh pemboleh ubah adalah 2y. Y ini adalah pemboleh ubah. Jadi, dalam PT3 nanti kita akan ada soalan yang melibatkan persamaan linear. Ada dua jenis persamaan linear yang akan keluar dalam soalan, iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, mari kita kenal apa itu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah bermaksud ada tanda sama dengan dan operasi asas matematik. Tanda sama dengan yang dimaksudkan adalah ini. Operasi asas matematik adalah tambah ataupun tolak. Okey. Yang kedua ialah satu pemboleh ubah sahaja. Satu pemboleh ubah sahaja maknanya ada satu huruf yang kita tidak tahu dia punya nilai. Okey. Seterusnya kita pergi kepada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah bermaksud kita ada dia punya syarat dia sama je, ada tanda sama dengan dan operasi asas matematik, tapi dalam dua pemboleh ubah kita mestilah ada dua pemboleh ubah. Okey. Contoh dua pemboleh ubah adalah kat sini kita ada n dan m. Okey. Jadi 2n tambah 5m sama dengan 28. Ini pula kita ada P dan Q. Okey, ini adalah maksud dua pemboleh ubah dan ini adalah maksud satu pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ini adalah cara saya akan ceritakan cara untuk menyelesaikan persamaan ni. Okey, bila satu pemboleh ubah ini kita ada satu je, satu jenis huruf, iaitu satu jenis kuantiti yang kita tak tahu, ataupun y itu adalah sebagai satu benda. Okey, contoh kat sini y tambah 8 sama dengan 25. Okey, jadi dekat sini kita ada satu konsep. Apabila sini tambah 8, kita akan bawa dia ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 8. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 25 tolak 8 sama dengan 17. Okey, bila tambah dia akan jadi tolak. And then yang kedua, daripada tolak, apabila tolak pula kita akan bawa tolak 12 ni ke sini, kita akan dapat tambah 12. Jadi jawapannya 112. Okey, dekat sini pula ini adalah bila 2n adalah bersamaan dengan 2 darab n. Tetapi dalam matematik kita tak tulis darab ni sebagai darab. Kita akan terus tulis kepada 2n sahaja. Okey, next 2 apabila darab di sini, kita akan bawa ke sini akan menjadi bahagi. Okey, jadi kat sini kita boleh dapat n sama dengan 15 bahagi 2. Okey, sama ada nak tinggalkan begini sahaja ataupun nak selesaikan lagi menjadi n sama dengan 7/5. Okey, antara dua yang mana mudah. Tapi kalau nak cepat, selalunya kita just staykan kat sini saja, tak payah nak selesaikan secara perpuluhan. Okey. Okey, and then yang last sekali kita ada b bahagi 4 sama dengan 12. Bahagi 4 kita bawa ke sebelah kanan akan jadi darab 4. Okey, bila bahagi jadi darab. Jadi jawapan kita b sama dengan 48. Okey? Itu saja. Jadi tambah jadi tolak. Kalau kita sebarang pergerakan selepas daripada bahagian sama dengan, kita akan tukarkan dia punya pengiraan. Okey?
tambah 8 jadi tolak 8, tolak 12 jadi tambah 12, darab 2 jadi bahagi 2 dan darab 4 jadi bahagi 4. Okey, jelas kat situ, faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang mempunyai kurungan. Kurungan ni sentiasa ada dalam soalan. Okey, selalunya pelajar akan mengalami kesukaran sedikitlah untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi ini kita kena ingat balik asas kepada dalam matematik untuk menyelesaikan sesuatu perkiraan. Kita kena ingat satu konsep, iaitu tu. Okey? Ini adalah kurungan, ini darab, ini bahagi, tambah dan juga tolak. Okey, jadi pelajar perlu faham. Sekiranya kita ada kurungan, kita kena selesaikan bahagian kurungan dulu. Kemudian ini adalah dia punya taraf-taraf dia. Kalau ada darab, kita buat darab dulu, bahagi, tambah dan juga tolak. Okey, antara darab dan bahagi ikutlah. Kalau darab lagi senang, boleh buat darab dulu. Kalau bahagi lagi senang, boleh buat bahagi dulu. Tambah dan tolak pun sama je. Okey, tapi yang pasti the highest ni, kalau ada kurungan, kena dan wajib selesaikan kurungan dahulu. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok, bila kita ada 2 kurungan X tolak 5 tambah X sama dengan 5X tambah 6. Okey, kat sini macam saya cakap tadi, kita kena selesaikan kurungan dulu. Bila kurungan dulu, kita kena darab masuk. Okey, jadi kat sini kita kena darabkan 2 dengan X tolak 5. Jadi kat sini kita akan dapat 2X tolak 2 darab 5, 10. Okey, tambah X sama dengan 5X tambah 6. Okey, jadi kita dah selesaikan bahagian kurungan. Okey, bila dia dalam kategori pemboleh ubah persamaan linear ni, kita kena letakkan kawan-kawan dia dengan kawan-kawan dia. Sebab barulah senang kita nak tambah, tolak, darab, bahagi semua. Okey, kalau letak tak ikut susunan macam ni, tak boleh kan? Sebab 2X tak boleh tolak dengan 10, dia tak jadi apa-apa. Okey, jadi kita kena susun dia. Okey, kita kena susun dia. 2X tambah X. Sini X ni kita akan bawa ke sebelah sini. Sini dikira sebagai positif 5X. Okey, bila positif 5X, dia akan jadi tolak 5X sama dengan, okey, bila sama dengan, kita kekalkan 6, kita kekalkan kat situ. Sini tolak 10, kita bawa ke sini, akan jadi tambah 10. Okey, jelas kat situ. Kita susun dia ikut kawan-kawan dia dulu. Okey, baru kita senang nak tambah dan tolak. Okey, jadi dekat sini kita ada 2 tambah X tolak 5. Maafkan saya. 2 tambah X tolak 5. X ni bersamaan dengan 1. Bila 1 dalam konsep algebra, kita tak tulis 1 lah, kita tulis Y, X, semua tu lah. Okey, so 2 tambah 1 X tolak 5X. Jadi 2 tambah 1 jadi 3. Okey, 3X tolak 5X sama dengan 6 tambah 10 jadi 16. Okey, kat sini pun kita boleh selesaikan. 3 tolak 5, 3 tolak 5 sama dengan negatif 2X sama dengan 16. Okey, kat sini tak selesai lagi tau. Sebab kalau persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, it means dia nak nilai X tu berapa. Jadi nilai X tu untuk yang ni kita kena bawa negatif 2. Okey, kita kena bawa negatif 2 ke sini. Dia akan jadi, sini bersamaan dengan negatif 2 darab X. Bila bawa ke sini akan jadi bahagi negatif
2. Okey, jangan tinggal apa negatif tu. Okey, jangan lupa negatif tu. Okey, jadi kat sini kita akan dapat X sama dengan 16 bahagi negatif 2. Okey, kita akan dapat 16 sama dengan negatif 8. Okey, selesai kat situ. Okey, macam yang saya cakap tadi, pelajar selalu tertinggal negatif. Okey, kalau dia nak bawa 2 ke sini, dia selalu macam tak ingat negatif tu. Okey, negatif tu jangan tinggal. Selagi dia ada, jangan tinggal dia. Unless awak boleh potong dua-dua. Okey, kalau kat sini negatif 2x sama dengan negatif 16, awak bolehlah potong. Tapi ni tak ada ni satu je. Jangan tinggal. Sebab kita nak cari x. Kalau awak tinggal negatif kat sini, dia akan jadi negatif x. Okey, negatif x tak ada apa-apa. Kita nak cari x sahaja. Okey, boleh faham? Okey, dekat sini kita nak cerita tentang persamaan ini dalam dua pemboleh ubah. Okey, yang ni adalah untuk menjelaskan kepada pelajar bagaimana dua pemboleh ubah itu dikenalkan. Okey, dekat sini dia kata dalam sebuah bas ada X orang penumpang perempuan, okey, X, dan Y orang penumpang lelaki. Okey, sebanyak 5 orang penumpang perempuan dan 7 orang penumpang ni lelaki turun. Bagi penumpang ialah 21 orang. Okey, jadi kat sini kita boleh tahu X orang perempuan, penumpang perempuan dan 5 orang telah turun. Okey, kita buat X tolak 5 tambah dengan 5 orang Y tadi lelaki. Okey, yang turunnya 7 sama dengan 21. Okey, jadi kat sini kita nak keluarkan dia punya penyertaan masalah. Okey, so X jumlah yang tidak diketahui, turun 5 orang. Okey, tambah dengan Y jumlah yang tidak diketahui lelaki, yang turun 7 orang. Okey, jadi baki dalam bas tu ada 21 orang. Okey, jadi kat sini kita boleh susun dia. Satu lagi, dekat sini kita tak boleh tambah X dengan Y. Okey, macam kalau tadi satu pemboleh ubah, kita kena susunkan kawan dia X di sebelah kiri, Y di nombor di sebelah kanan. Tapi yang ni kita ada X dan Y, jadi X dan Y tak boleh tambah. Okey, jadi kat sini kita je susun dia sebagai satu simbol je lah. Okey, jadi kat sini X tambah Y tolak 5 tolak 7 sama dengan 21. Okey, macam tu je. Lepas tu kat sini bila yang boleh kira barulah kita kira. Jadi kat sini X tambah Y. Okey, sini pelajar selalu keliru. Okey, kalau negatif 5 tolak 7 ataupun tolak 5 tolak 7, yang ni jangan ambil sebagai 5 tolak 7. Okey, pelajar selalu dapat. Kalau dapat soalan macam ni, negatif 5 tolak 7, dia akan kira 5 tolak 7. Jadi negatif 2. Salah, okey? Sebab dekat sini, negatif 5, negatif 7. Dua-dua adalah negatif. Contoh macam kita hutang lah. Hutang RM5. Lepas tu hutang lagi RM7. Jadi total hutang kita adalah RM12. Okey, jadi kat sini pun negatif 5 tolak 7, kita akan dapat negatif 12 sama dengan 21. Okey, jadi kat sini kalau ni adalah untuk cara untuk mengeluarkan. Okey, yang ni kita tak ada nak ajar kira pun, cuma nak keluarkan je. Kalau nak kira terus pun boleh. Okey, jadi kat sini kita tinggalkan yang huruf sahaja. Dekat sini 21 tambah 12. Kita akan dapat 21 tambah 12, 33. Jadi X tambah Y sama dengan 33. Jadi jumlah penumpang yang dalam bas tadi, jumlah dia adalah 33 orang. Okey, 12 orang turun. Okey, 7 dengan 5. 5 dengan 7 orang yang turun, jadi baki dia 21. Betul tak? Okey.
Mudah je kan? Okay, jangan confuse, jangan terlalu jangan confuse lah. Okay, baca betul-betul soalan, jangan salah konsep lah. Kalau ada negatif ni, awak tekan je calculator. Sebab boleh guna calculator kan? Okay? Negatif 5 tolak 7 adalah negatif 12, bukan 2. Okay? Okay. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada pengiraan. Maafkan saya. Persamaan linear serentak dalam pemboleh ubah yang selalu keluar dalam soalan. Okey, yang ni dia memang akan keluar dalam sampai SPM, okey. Walaupun yang ni adalah sebenarnya tajuk daripada tingkatan 1, tapi sampai SPM dia masih akan keluar soalan yang sama macam ni, bentuk yang sama. Okey, cuma penyelesaian je lah lain sikit. Okey, jenis soalan lah lain. Okey, penyelesaian sama je. Okey, penyelesaian ni adalah menggunakan 3 kaedah. Okey, yang pertama kita ada kaedah graf. Okey, kaedah graf ni simple je. Nanti saya tunjuk. Okey, kita kena keluarkan apa? Kita kena gunakan graf lah. Lepas tu kita akan jumpa satu titik persilangan. Okey. Jadi kaedah yang kedua, kaedah penggantian. Okey, penggantian ni maksud penggantian antara dua equation ni. Kita akan ganti salah satu masuk dalam ni. Lepas tu kita akan selesaikan. Okey. Yang ketiga, kaedah penghapusan. Okey, dekat sini saya akan terangkan dan jelaskan betul-betul macam mana nak buat ketiga-tiga kaedah ni. Okey, jangan keliru. Okey, stay tune. Okey, kita akan gunakan persamaan linear yang sama macam tadi yang saya dah keluarkan tadi. 2x tambah y sama dengan 3 dan juga 3x tolak 2y sama dengan 8. Okey, yang pertama ni kita akan guna kaedah graf. Kaedah graf ni selalunya berdasarkan graf yang dia akan bagi dalam soalan lah. Okey, first kali kita akan keluarkan dia dalam kotak macam ni. Kita akan yang ni tekan calculator je. Yang ni 2x tambah y sama dengan 3. Awak tekan dalam calculator. Okey, awak gantikan x sama dengan kosong. Okey, bila x kat sini sama dengan kosong, jadi kita akan dapat y sama dengan 3. Bila x kita gantikan dengan 1, kita akan dapat y sama dengan 1. Dan ini pula kalau x ni kita ganti kepada 2, dan kita akan dapatlah y sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Okey, yang ni pun sama, equation yang sama kita guna. Gantikan x sebagai kosong, kita akan dapat y dia negatif 4. X sama dengan 1, y dia negatif 2.5, x2 negatif 1, x3 kita akan dapat 0.5. Okey, ni secara roughly lah, secara kasar. Okey, ni bukan graf yang sebenar. Okey, jadi dekat sini masa ni kita nak tahu nilai tu. Okey, bila persamaan linear serentak ni, kita nak tahu titik persilangan dia sebenarnya. Kalau dalam kaedah graf ni kita nak tahu titik persilangan dia, dekat mana dia akan bersilang. Okey, jadi yang first kali kita gunakan yang ni, kita tengok x kosong, y 3. Okey, jadi graf dia dekat sini. Poin yang pertama, x1, y1 di sini, x2, y negatif 1 di sini, x3, y negatif 3 dekat sini. Okey, ni adalah satu garis lurus lah. Okey, tak kena sangat, sorry Okey, yang seterusnya kita tengok yang ni pula. Okey, x kosong, y negatif 4. Okey, negatif 4 tak ada. Okey, x kosong, y negatif 4 dekat sini. X1, y negatif 2.5 kat sini. Okey, x2, y negatif 1. Okey, dekat sini. Okey, sepatutnya lah. Okey, lepas tu
X3, Y 0.5. Okey, kat sini. Jadi ni yang ke okay, jadi nampak dah persilangan dia. Kita akan jumpa persilangan dia X sama dengan 2, Y sama dengan -1. Okey. Nampak tak? Okey, kat sini pun kita dah nampak sebenarnya yang mana yang apa? Yang sama dia punya nombor jawapan yang sama kita dah nampak dah kat sini. Jadi untuk dalam kaedah graf kita akan nampak dengan lebih jelas lah, dia akan bersilang pada titik X sama dengan 2, Y sama dengan -1. Okey? Jelas kat situ. Kaedah graf ni antara kaedah yang senang lah, sebab kita just interpret daripada soalan and then masukkan dalam graf. Garis-garis dapat. Okey? Okey, seperti kita tahu tadi kita ada 3 jenis kaedah untuk untuk selesaikan persamaan linear yang ni. Okey, yang pertama tadi kita dah buat kaedah graf. Dan yang ni pula kita akan buat kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian ni selalunya dia sama ada pelajar selalu guna, tapi pelajar juga selalu keliru. Okey? Okey, jadi dekat sini bila ada kaedah penggantian, kita akan tengok yang mana pemboleh ubah yang satu. Okey, jadi macam kalau dekat sini kita nampak dah pemboleh ubah yang satu tu adalah Y. Okey, jadi kita akan first kali yang ni adalah equation pertama, yang ni equation kedua. Okay, kita akan buat satu lagi equation, iaitu equation ketiga untuk dengan mengeluarkan Y letak dia di sebelah kiri. Okey, jadi Y sama dengan 3 tolak 2X. Okey, bila kita dah dapat equation yang ketiga, kita akan guna ganti 3 dalam 2. Kenapa ganti dalam 2? Sebab tadi daripada 3 ni kita guna 1. Okey, jadi kita akan gantikan 3 dalam 2. Ganti 3 dalam 2 ni bermaksud gantikan Y yang keseorangan ni. Okey, kita gantikan Y ni dekat sini. Okey, nampak tak? Maknanya Y ni kita akan tulis yang ni. Dekat sini pelajar selalu keliru. Jadi saya nak tegaskanlah, kita akan awak ganti yang ni dengan yang ni. Sekejap saya keluarkan. Jadi kat sini kita ada 3x. Okey, ni kita guna equation yang kedua ni. 3x tolak 2. Okey, Y ni buat kurungan, kita ganti balik dengan 3 tolak 2x. Okey, sama dengan 8. Nampak tak kat sini? Apa yang beza? Yang beza hanyalah nilai Y. Nilai Y tadi kita dah dapat dalam equation 3 tadi. Sebab tu saya kata first kali cari pemboleh ubah yang single. Yang nilai dia 1 macam ni. Okey? Nilai dia 1 macam ni. Okey, lepas tu yang ni macam biasa kita selesaikan yang mana dulu? Kurungan dulu. Okey, kita selesaikan kurungan dulu. Okey, jadi kita just salin je 3x tolak 2 darab 3, 6. Ni negatif akan jadi positif. 2 darab 2, 4x sama dengan 8. Okey, jelas tak kat sini? Dekat sini bila kita ada yang ni yang ni kita akan darabkan sekali dengan yang ni sebenarnya. Negatif 2 tu. Negatif 2 darab dengan 3 dan negatif 2 darab dengan negatif 2x. Jadi kat sini kita akan dapat negatif 6. Tolak-tolak akan jadi tambah. 2 darab 2, 4x. Okey, lepas tu macam biasalah kita akan susun mengikut kawan dia. Okey, jangan pinggirkan dia. Okey. So kat sini kita akan dapat 3x. Okey, tambah 4x. 6 ni kita akan bawa ke sebelah kanan. Okey, 8 kekalkan
Yang mana kita tak boleh kira. Okay, jadi kat sini 3 tambah 4 7x. 8 tambah 6 14. Jadi kat sini kita akan dapatlah 14 bahagi 7 sama dengan 2. Kita dah dapat x sama dengan 2. Tapi tak selesai lagi. Ini baru 2 markah. Okay. Jadi kita dah dapat x dia sama dengan 2. Jadi kita tak tahu lagi y dia berapa. Okay. Jadi kita masukkan balik x sama dengan 2 ni dalam equation yang kita tak kira lagi. Iaitu equation 1. Sebab equation 1 tadi kita just ubah dia, kita tak kira dia lagi. Okay, yang kita dah kira adalah equation 2. Okay, jadi x sama dengan 2 ni kita ganti dalam 1 ni, kita akan dapat 2x tambah y sama dengan 3. X ni ganti 2 darab 2 tambah y sama dengan 3. Jadi 2 darab 2 kita akan dapat 4 tambah y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Ni positif 4, bawa ke sini akan jadi negatif 4. So y sama dengan negatif 1. Jadi kita akan dapat x sama dengan 2, y sama dengan negatif 1. Perasan tak? Dia sama dengan yang kita dapat kaedah graf tadi. Kita akan dapat juga x sama dengan 2, y sama dengan negatif 1. Okey, jadi dia sebab saya guna persamaan yang sama, jadi kita akan dapat jawapan yang sama je lah. Okey, jelas kat sini. Okey, next kita akan pergi kepada kaedah yang terakhir, iaitu kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan ni jarang-jarang pelajar nak guna sebab bagi dia orang susah. Okey, tapi sebenarnya kaedah penghapusan ni antara kaedah yang paling simple, cuma mungkin bagi pelajar susah sebab bila dia keluarkan nombor-nombor yang banyak. Okey, tapi tak apa, kita tengok satu persatu. Okey. So dekat sini kita ada 2x tambah y sama dengan 3. 3x tolak 2y sama dengan 8. Kita guna equation yang tadi je nak memudahkan. Okey, next. Daripada sini kita kena cari antara pasangan x dan y, antara dua-dua ni yang mana kita boleh hapuskan. Okey, penghapusan. Nama pun penghapusan, jadi kita kena cari sesuatu apa untuk kita hapuskan dia. Okey. Daripada kat sini 2 dengan 3 macam something yang macam agak besar lah sebab boleh, tapi macam bila kita buat 2 kena darab 3, 3 darab 2. Okey. Nak paling senang kita akan guna y dengan 2y. Sebab apa? 1 darab dengan 2 kita akan dapat 2. Okey, tapi kita nak darab tu kita kena darabkan keseluruhan. Okey, jadi darabkan ni darab dengan 2. Okey, macam mana? 2 darab 2 4x tambah 2y sama dengan 3 darab 2 6. Sama je, ni equation 1, ni equation 2, ni equation 3. Okey, bila kita dah dapat yang ni, kat sini pula kita kena tengok. Kita kena tengok betul-betul sama ada dia punya tambah ataupun tolak. Okey. Bila kat sini, yang ni mungkinlah pelajar keliru sebab kadang-kadang dia punya simbol tambah tolak tu dia akan mengelirukan. Okey, jadi kat sini negatif 2 tambah 2 kosong lah. Okey, jadi kat sini kita kena letak s tambah lagi 1. Maknanya semua ni kita kena tambahkan dia. Okey, jadi 3 tambah 4 7x negatif 2 tambah akan still jadi tambah. Negatif 2 tambah 2 sama dengan kosong. So kosongkan dia sama dengan 8 tambah 6 dapat berapa? 14. Okey, jadi kita tinggal kat sini 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 bahagi 2. X sama dengan
Okey, macam biasa bila dah dapat X sama dengan 2, kita ganti balik dalam ni, dalam yang kita equation pertama tadi. Sama je, 2 tambah Y sama dengan 3. Okey? 2, 4 tambah Y sama dengan 3, Y sama dengan 3 tolak 4, Y sama dengan -1, jadi kita dapat X sama dengan 2, Y sama dengan -1. Sama tak macam tadi? Okey, sama je. So, bila kita kaedah penghapusan, dia actually kaedah paling senang, tapi dalam masa yang sama dia juga susah. Okey, tak apa, jangan keliru. Kita kena buat latihan banyak-banyak sebab dengan latihan kita boleh improve diri kita. Okey? So, next saya akan bagi sedikit latihan. Saya akan share lagi contoh-contoh soalan lain yang selalu keluar untuk exam. Okey? Okey, ni adalah satu contoh yang kita akan buat sama-sama. Okey? Okey, dekat sini juga saya akan share. Kita akan guna soalan yang sama macam tadi. Saya akan tunjuk kaedah penggantian dan kaedah penghapusan untuk soalan yang sama. Okey, macam biasa, bila untuk kaedah penggantian kita kena keluarkan yang mana yang single. Okey, yang mana yang single ataupun yang mana pun boleh ubah yang satu. Jadi kat sini kita ada dua, antara negatif N ataupun M. Jadi nak mudah kita ambil M je lah. Kita ambil yang positif terus. Okey, jadi kat sini kita ada 2M tolak N sama dengan 7, M tolak 2N sama dengan 5. Ni equation 1, ni equation 2. Okey, kita akan gunakan equation yang ni. M sama dengan 5 tambah 2M. Yang ni adalah equation 3. Okey, ganti 3 dalam 1 sebab kita tak guna lagi yang 1. Okey, okay, ganti 3 dalam 1, ganti 2, 5 tambah 2N tolak N sama dengan 7. Macam biasa kita buat kurungan dulu. 2 darab 5, 10 tambah 4N tolak N sama dengan 7. Okey, ni kita susun terus. 4N tolak N sama dengan 7 tolak 10. 4N tolak N, 3N sama dengan 7 tolak 10, negatif 3. N sama dengan negatif 3 bahagi 3 sama dengan negatif 1. Okey, bila kita dapat N sama dengan negatif 1, kita gantikan dia dengan yang ni balik. Sebab kita yang ni kita just guna untuk tukar dia kan. So kita tak tahu lagi dia punya amount. So bila kita ganti N negatif 1 M tolak 2 negatif 1 sama dengan 5. Okey, ni negatif 2 darab negatif 1 akan jadi M tambah 2 sama dengan 5. Kita akan dapat M sama dengan 5 tolak 2, 3. Okey, jadi kat sini kita akan dapat N negatif 1, M negatif 3. Okey, boleh? Itu kaedah penggantian. Okey, so yang ni pula kita guna kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan, kita tengok yang mana mudah lah. Okey, kalau saya akan 2M tolak N sama dengan 7, M tolak 2N sama dengan 5. Okey, jadi kita akan guna yang atas lah. Yang atas ni macam M ni kita nak matikan dia kan. So kita guna darab 2 dekat N ni. Ataupun mana mudah lagi Sekejap. Mana-mana pun mudah sebenarnya. Okey, tak apalah. Okey, nak senang nampak kita guna yang ni lah. Sebab kita dah nampak dah. Kita darab dengan 2. Kalau tolak terus terhapus. Okey. Kat sini kita akan dapat
sama dengan 7. Okey, kat sini kita dah boleh hapuskan dia dah. Okey, so sebab apa? Kita tolak kan. So bila tolak negatif 4 tolak n, ni negatif 4 tambah 1 jadi negatif 3n sama dengan 10 tolak 3 10 tolak 7 3 n sama dengan 3 bagi negatif 3 n sama dengan negatif 1. Sama tak jawapan kita tadi? Bila sama, kalau kita ganti balik pun untuk cari m pun kita akan dapat yang sama. Okay, kita akan guna yang ni lah untuk cari m sebab kita dah guna yang ni tadi kan. So 2m tolak negatif 1 sama dengan 7. Okey, 2m sama dengan negatif 1 7 tolak 1. Okey, 2m sama dengan betul lah 6. M sama dengan 6 bahagi 2. Kita akan dapat 3. Okey, saya pula yang keliru. Okey. Okey, nampak tak? Dalam kira berbeza, okey, kita guna dua kaedah yang berbeza iaitu penggantian dan penghapusan. Jadi tak ada masalah pun. Yang mana awak nampak mudah awak buat, yang mana macam susah, tapi antara dua ni je. Okey, sebab kalau dalam soalan dia nak kita guna jalan kira. Okey, dalam soalan dia tak bagi sangat graf tu. Yang graf tu bahagian lain. Okey, so untuk bahagian kertas 2 kita boleh guna dua jenis kaedah ni. Benda ni naik sampai SPM Lepas tu kena tengok betul-betul yang mana memudahkan penggantian atau penghapusan. Okey, praktis banyak-banyak, tak ada masalah. Okey. Okey. Okey, next saya akan share lagi beberapa contoh. Okey. Untuk yang ni kita akan guna kaedah penggantian. Yang ni kita akan guna kaedah penghapusan. Okey, nak tunjuk lagi lah. Takut ada yang masih keliru. Okey. So, bila kaedah penggantian macam biasa kita kena tinggalkan, kita buat satu equation yang ketiga. Equation yang ketiga kita gunakan y saja. Yang mana saya cakap tadi yang mana single. Okey. So y sama dengan 9 tolak 3x. Okey, ganti 3 dalam 1. Okey. Bila ganti 3 dalam 1, 4x tambah 2 9 tolak 3x sama dengan 5. Okey. Yang ni kita kira macam biasa. 4x tambah 18 2 darab 3. Ni positif negatif akan jadi negatif. 2 darab 3 6x sama dengan 5. Lepas tu kita susun dia punya ikut kawan-kawan. 4x tolak 6x sama dengan 5 tolak 18. Okey. Okey, jadi kat sini 4 tolak 6 negatif 2x sama dengan 5 tolak 18 negatif 13. Okey. Lepas tu x sama dengan negatif 13 bahagi negatif 2. Ni dia punya negatif kita boleh potong sebab negatif bahagi negatif akan jadi positif juga. So kat sini kita boleh tinggalkan dia je sebagai 13/2. Okey. Dalam pecahan, tinggalkan dalam pecahan pun tak ada masalah. Nak buat dalam perpuluhan pun tak ada masalah. Tapi selalunya kita biarkan je dalam pecahan. Okey. So kita dah dapat x sama dengan 13/2. Kemudian kita akan masukkan balik dalam equation yang kita kira tadi. Jadi kat sini 13/2 tambah y sama dengan 9. Okey, yang ni awak tekan je calculator, awak akan dapat 26 tambah y sama dengan 9. Lepas tu y
tolak 26, awak akan dapat Y dia sama dengan Y dia sama dengan 9 tolak 26 dapat berapa? Dapat negatif 17. Okey, jelas kat situ? Maafkan saya, ada sedikit kesilapan tadi. Okey, 3 darab 13/2 adalah 39/2 tambah dengan Y sama dengan 9, and then Y sama dengan 9 tolak 39/2, kita akan dapat Y sama dengan negatif 21/2. Okey, jadi kat sini kita akan dapat ni adalah final answer dia, X times Y. Tak ada masalah kat situ. Okey? Okey, next kita teruskan kepada kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan macam biasalah, kita nak hapuskan yang mana kita boleh hapus. Okey, jadi kat sini kita boleh nampak dah 1 dengan 2. Okey, senang je 1 dengan 2. Sini pun 2 dengan 1. Mana-mana pun boleh. Okey, next. Kita akan darab keseluruhannya dengan 2. Jadi kat sini 2x tambah 4y sama dengan 10. Okey, kita dah dapat 2 equation ni. Kita nak hapuskan, kita guna tolak. Okey, tolak ni bermaksud tolak semua ni So 2 tolak 2 akan jadi kosong. Y tolak 4 ni pun akan jadi tolak. Okey, ni kira 1 tolak 4 sama dengan negatif 3y sama dengan 6 tolak 10 negatif 4. Okey, jadi kat sini kita akan dapat y sama dengan 4/3. Okey, nampak tak? Okey, ni 1 tolak 4 jadi 3. Okey, kat sini macam biasalah, kita nak tukar kepada pecahan pun boleh, tapi better nak tukar kepada perpuluhan pun boleh. Tapi better kekalkan dengan jawapan yang kita dapat. Kalau macam dah tak boleh bahagi, kita buat je dalam pecahan, tak ada masalah. Okey, lepas tu kita akan guna baliklah. Kita gantikan y dalam ni. X tambah 2 4/3 sama dengan 5. Okey, jadi kat sini x tambah 2 darab 4/3 akan dapat 8/3 sama dengan 5. Jadi x kat sini kita bawa ke sini akan jadi 5 tolak 8/3. Awak tekan je kalkulator, awak akan dapat x 7/3. Okay, jadi kat sini kita dapat dia punya y, sini dia punya x. Okey? Jadi itu adalah kaedah penggantian dan kaedah penghapusan yang korang semua perlu tahulah dalam soalan. Okey, jangan keliru, jangan confuse apa-apa, just banyakkan buat latihan sebab matematik ni dia akan lagi mudah kalau kita banyak buat latihan. Okey, sebab dia punya konsep, jalan kira dia semua sama je. Soalan je lain-lain. Okey, macam ni 4x tambah 2y sama dengan 5, 3x tambah y sama dengan 9. Soalan je beza. Tapi kalau awak guna kaedah yang sama, contoh awak guna kaedah penghapusan untuk soalan ni, awak akan dapat jawapan yang sama. Kalau awak guna kaedah penggantian untuk soalan ni pun, awak akan dapat jawapan yang sama. Okey, banyakkan buat latihan dan jangan malas-malas. Good luck!